Dan di samping itu saya lihat tumpuan yang diberi oleh kerajaan untuk memastikan aktiviti ekonomi yang penting kepada Terengganu diberi perhatian yang sepatutnya. Saya bagi dua contoh. Statement ataupun disentuh secara khusus dalam belanjawan ini dua sektor yang penting, pertanian dan juga pelancongan. Kenapa dua sektor ni? Sebab dua sektor ni yang betul-betul terlibat khusus kepada rakyat. Ramai orang Terengganu yang terlibat dalam sektor, rakyat Terengganu yang terlibat dalam sektor pertanian, maka pertanian mendapat perhatian khusus, dan juga sektor pelancongan. Sebab itu saya amat setuju dengan apa yang telah dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, bahawa dua sektor ini perlu diberi perhatian kerana ia dekat dengan rakyat. Maka kesan langsung apa yang kita bangunkan melalui dua sektor ini akan memberi kesan yang langsung terus kepada rakyat. Di samping itu, dibagi penekanan juga kepada peranan-peranan yang boleh dilakukan oleh syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLC, dalam memastikan bahawa sokongan yang substantif, istilah kena betul kok, yang substantif yang boleh dilakukan oleh pihak swasta di dalam nak memastikan bahawa ekonomi ini boleh dipacu seterusnya. Sebab tak semua benda kerajaan boleh buat, tak boleh yang boleh dilakukan oleh kerajaan. Sebahagian daripada aktiviti ekonomi tersebut perlu dilakukan oleh pihak swasta. Beberapa syarikat telah disentuh dalam belanjawan. Sebagai contoh, kalau saya boleh sebut di sini, ialah pihak EPIC. EPIC sedang merancang sekarang untuk buka kawasan perdagangan bebas, free trade zone, di Teluk Kalong, Kemaman. Jadi kalau kita boleh wujudkan free trade zone ni, FTZ di Kemaman ni, ianya sudah pasti akan merancangkan lagi proses industrialisasi di negeri Terengganu. Yang berhormat suami Tuan Puan pun terlibat secara langsung ni sebab industri. Maka ini akan merancangkan lagi pertumbuhan industri. Sebab itu saya sokong FTZ ni diwujudkan. Dan apabila industri dah berkembang, banyak kilang akan dibuka di dalam FTZ kita ini, seterusnya macam mana? Perlu ada infrastruktur perdagangan yang cekap, yang besar. Sebab itu dalam belanjawan ini juga EPIC akan mengambil usaha untuk membesarkan lagi pelabuhan Kemaman. Kita ada perancangan untuk nak panjangkan lagi pelabuhan Kemaman lebih kurang dalam 1 kilometer lagi, supaya dengan itu kita boleh wujudkan pelabuhan yang boleh menguruskan kargo, yang boleh menguruskan kontainer. Sebelum ni hanya barang-barang yang bersifat kargo yang boleh diuruskan, kontainer tak boleh. Jadi dengan pembesaran ini, maka kontainer boleh diurus melalui pelabuhan Kemaman. Dengan itu boleh menyokong pertumbuhan industri yang akan berlaku di negeri Kemaman. Dan di negeri Terengganu, ya. Umumnya Terengganu, khususnya di Kemaman. Di samping itu juga diberi penekanan mengenai perkhidmatan kesihatan melalui salah satu lagi GLC negeri Terengganu, iaitu TDM Berhad. TDM Berhad untuk pengetahuan semua sekarang mempunyai 4 rangkaian hospital swasta di seluruh negara. 1 di Terengganu, 1 di Kuantan dan 2 di Lembah Kelang. Ada perancangan untuk kita kembangkan lagi perkhidmatan yang telah disediakan oleh TDM ini. Kita akan membesarkan lagi hospital kita yang ada di Kelana Jaya. Kita akan buka 1 hospital baru di Kemaman. Kemaman lagi, banyak Kemaman dapat. Kemaman lagi. Kita akan buka 1 hospital baru lagi di Kemaman. Dan untuk warga Kuala Terengganu, berita baik, hospital pakar kita di Kuala Terengganu, KTS, Kuala Terengganu Specialist Hospital, akan memulakan pusat rawatan jantung. Jadi lepas ni orang Terengganu yang mana diminta jauh lah, tapi walau macam mana pun, kalau yang ada masalah jantung tu tak perlu pergi ke IJN dah. KTS boleh buat perkhidmatan tersebut di hospital kita. Jadi ini merupakan perkembangan yang positif kepada ekonomi. Dan bukan saja di Malaysia Barat, insya-Allah TDM akan mengembangkan lagi rangkaian hospital yang kepada Malaysia Timur. Kita dalam proses untuk mengambil alih dan mengembangkan lagi, mengambil alih
Tawau Specialist Hospital di Tawau, Sabah. Dan bila kita ambil alihnya, sekarang ni Tawau dia kecil je 15 katil. Kita akan kembangkan lagi kepada 75 katil. Jadi keseluruhan ini sebenarnya boleh menjana ekonomi balik ke negeri Terengganu. Walaupun di mana kita melakukan perniagaan, tapi selagi mana syarikat tersebut milik kerajaan Terengganu, keuntungan akan dibawa balik ke negeri Terengganu dan rakyat akan akhirnya akan menikmati semua faedah tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh JLC ini merupakan sumbangan pihak swasta di peringkat tinggi. Industrial, buka kilang hak besar-besar, buka hospital yang besar-besar. Yang ni usahawan yang hak biasa-biasa tak boleh lah. Sebab bukan kapasiti dia kan, tak rot dengan dia punya keupayaan. Jadi yang ni kita bagi ke JLC. Tapi dalam masa yang sama, kerajaan melalui belanjawan kali ini juga ada sentuh beberapa perkara yang berkaitan dengan PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Ini hak ramah-ramah ni, hak rakyat ramah yang berniaga ni. Jadi banyak bantuan-bantuan yang telah diberikan, termasuklah juga pengecualian sewa dan juga sebagainya, bantuan untuk pemasaran dan juga bantuan untuk mengembangkan lagi perniagaan. Jadi di peringkat rakyat selesai dah. Di peringkat rakyat selesai dah yang mana kita dah bagi bantuan, dah bagi duit dan rakyat perlu berbelanja. Di peringkat industri pula yang dah dapat bantuan ni, apa yang mereka patut buat? Mereka patut meningkatkan lagi produktiviti. Ya, sepatutnya kalau sebelum dapat bantuan boleh mengeluarkan 10 kedai tu boleh buat 100 cawan teh tarik, tebeng. Kalau kedai tu boleh buat 100 tepeng sehari, dengan dapat bantuan ni sepatutnya kena buat 150 tepeng sehari. Sebab apa? Sebab produktiviti kena meningkat. Sebab apa produktiviti kena meningkat? Sebab orang nak beli makin ramai. Sebelum ni rakyat tak ada duit. Tapi rakyat bila dah bagi bantuan ni, duit ada dah. Dia nak pergi beli tepeng ni. Jadi tepeng kena ada kedai lah. Sebab kalau tepeng tak ada kedai, maka persaingan akan berlaku kepada permintaan tepeng tersebut. Sebagai contoh, kalau kita ada duit sebelum ni, kita tak boleh nak beli tepeng. Tapi bila dah ada duit, tepeng tak ada di pasaran, maka rakyat pada waktu itu sanggup bayar dengan apa harga sekalipun kerana nak dapat segelas tepeng. Jadi harga akan naik. Sebab itu inflasi akan berlaku. Sebab itu dua-dua belah balik kepada yang Ambo sebut tadi lah. Dia kena seimbang. Rakyat dah ada keupayaan, rakyat dah ada duit, mereka nak berbelanja, barang yang ada kedai kena ada. Sebab kalau tak ada, maka paras harga makin naik, maka inflasi akan berlaku. Dan begitu jugalah, kalau produktiviti meningkat, barang dah banyak, orang nak beli pula tak ada. Maka pada waktu itu, orang yang jual ni, dia ikut, jual lah harga berapa pun asal barang habis. Jual lah harga berapa. Maka lama-lama harga akan turun. Orang yang jual, lama-lama dia tak boleh jual dah. Sebab keuntungan dia semakin merosot. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan ni, rakyat dibantu supaya boleh membeli, industri dibantu supaya boleh meningkatkan lagi produktiviti mereka.